Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru dan rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan isu dan cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Isu yang ditekankan di sini ialah pembelajaran di rumah atau dalam istilah bahasa Inggerisnya ialah homeschooling. Sebelum saya memberi penerangan lebih lanjut lagi tentang isu homeschooling ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nur Aina Natasha, Matthew Ahmad Sufawi. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu pembelajaran di rumah atau homeschooling. Homeschooling ialah pendidikan anak-anak yang bermula di rumah. Homeschooling ini ialah pendidikan yang diajarkan di rumah atau suatu tempat di mana kanak-kanak melakukan rutin harian mereka. Contohnya tempat di mana mereka tidur, bangun, bersihkan diri dan sebagainya. Ianya bermula seawal bayi berusia 1 tahun, peringkat prasekolah dan seterusnya ke sekolah. Pendidikan diberikan secara rasmi atau tidak rasmi mengikut kurikulum yang tertentu. Maksudnya di sini ialah pendidikan melalui homeschooling ini boleh diberikan secara formal atau tidak formal bergantung kepada sistem kurikulum yang telah ditetapkan. Ibu bapa di Malaysia perlu membuat permohonan pengecualian exemption daripada Kementerian Pelajaran Malaysia sekiranya mahu melakukan homeschooling secara sepenuh masa. Apabila ibu bapa mahu membuat homeschooling sepenuh masa di rumah, mereka perlu meminta pengecualian dari KPM dan memastikan bahawa homeschooling ini tidak menjejaskan pekerjaan mereka dan rutin harian mereka serta kanak-kanak di rumah. Homeschooling ini sesuai untuk ibu bapa yang bekerja sendiri ataupun bekerja shift di mana dalam satu masa salah seorang berada bersama-sama dengan anak-anak. Dalam beberapa keadaan atau faktor, ada juga ibu yang membuat pembelajaran di rumah dengan anak-anak selama 4 hari seminggu di mana 3 hari dia bekerja. Maksudnya di sini 3 hari dia bekerja dan 1 hari lagi untuk mengajar anaknya melalui pembelajaran di rumah. Namun, bagi ibu bapa yang bekerja sepenuh masa, mereka boleh melakukan aktiviti homeschool dengan anak-anak semasa cuti hujung minggu. So, maksudnya di sini ialah homeschooling ini dapat memudahkan ibu bapa yang bekerja sendiri. Contohnya perniagaan online secara kecil-kecilan dan ibu bapa yang bekerja waktu pagi dan malam. Sekarang kita pergi kepada tujuan pembelajaran di rumah atau homeschooling. Tujuan asal homeschooling adalah bagi memberi lebih penjagaan untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Tujuan pembelajaran di rumah atau homeschooling ini ialah memberi penjagaan yang rapi untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah kesihatan yang kronik dan akan memberi tekanan dan kesan yang tidak baik terhadap kesihatan kanak-kanak yang lain. Contohnya dengan situasi yang kita hadapi sekarang iaitu penularan virus COVID-19 yang memberi jangkitan melalui faktor sentuhan dan faktor yang lain. Kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan dan memerlukan bimbingan yang lebih fokus. Homeschooling ini juga khusus untuk kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dalam aspek perkembangan dan mata pelajaran dari ibu bapa atau pendidik secara terperinci. Ibu bapa yang ingin pembelajaran anak mereka lebih berfokus. Jadi, ibu bapa juga boleh memainkan peranan yang penting. Contohnya dengan menyediakan homeschool melalui bantuan tenaga pengajar yang bertauliah. Ibu bapa boleh menyediakan pembelajaran di rumah yang melibatkan pengajaran pembelajaran antara kanak-kanak dan guru secara individu. Seterusnya, kita pergi kepada persediaan untuk homeschooling kanak-kanak sepenuh masa. Pertama, kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Ibu bapa perlu mempunyai kesabaran yang sangat tinggi kerana kemungkinan adanya gangguan dari suasana persekitaran dan juga dari orang lain. Kedua, kewangan keluarga yang kukuh. Ibu bapa perlu mempunyai tahap kewangan yang utuh untuk menyediakan homeschooling kerana perkhidmatan homeschooling ini melibatkan pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai kos yang rendah dan tinggi. Jadi,
ibu bapa perlu bijak dalam melaksanakan homeschooling dengan kanak-kanak. Ketiga, sokongan kumpulan yang aktif. Sokongan kumpulan yang aktif bermaksud ada pihak yang sedia ada untuk membantu dari segi sistem homeschooling ini. Keempat, pengurusan sistem pendidikan yang mantap. Pengurusan sistem pendidikan yang mantap bererti pengurusan dalam sistem pendidikan melalui homeschooling ini lancar dan berkesan kepada perkembangan kanak-kanak. Selanjutnya, kita pergi kepada cabaran homeschooling. Apa cabaran kepada ibu bapa, pendidik dan kanak-kanak dalam menjalankan pembelajaran di rumah atau homeschooling? Pertama, emosi kanak-kanak yang tidak menentu. Apabila kanak-kanak di rumah, mereka akan berasa lebih selesa dan santai kerana mereka tahu di rumah adalah tempat untuk berehat dan bermain. Kedua, gangguan dari persekitaran. Kemungkinan adanya gangguan bunyi dan interaksi dari orang lain, contohnya adik-beradik, yang menyukarkan kanak-kanak untuk fokus dalam pelajaran. Ketiga, jadual waktu yang harus dipatuhi tanpa alasan. Kanak-kanak akan lebih teratur apabila mengikut jadual waktu. Jadi, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk belajar kerana mereka tahu membahagi masa. Contohnya, dari pukul 9 hingga pukul 3, itu adalah masa untuk membuat pembelajaran di rumah. Dan pada waktu sebaliknya untuk mereka bermain, berehat. Tetapi ia bergantung kepada jadual waktu yang ditetapkan. Jadi, waktu transisi ini perlu sistematik untuk memastikan tiada gangguan kepada perkembangan kanak-kanak. Terdapat beberapa kategori. Yang pertama, kanak-kanak yang diajar oleh ibu bapa sendiri. Kanak-kanak yang diajar oleh ibu bapa lebih menggunakan kos yang rendah, akan tetapi ibu bapa perlu bijak untuk mengajar anak-anaknya menggunakan pembelajaran di rumah. Kedua, sekumpulan kanak-kanak yang diajar oleh ibu bapa bersama di satu tempat. Kategori ini lebih kepada pengajaran dalam kemahiran dan kreativiti. Contohnya, ibu bapa mengajar kanak-kanak untuk bagaimana cara melukis dan memasak secara selamat. Ketiga, pusat pendidikan formal yang menggunakan metodologi dan silibus homeschooling. Contohnya, Primrose Hill Active Learning di KLCC. Pusat pendidikan di KLCC ini berbentuk formal kerana memiliki metodologi dan silibus homeschooling yang efektif. Okey. Sekarang kita pergi kepada kelebihan pembelajaran di rumah ataupun homeschooling. Terdapat 7 kelebihan pembelajaran di rumah atau homeschooling ini. Pertama, suasana yang santai. Kedua, kelonggaran masa dan tempat pembelajaran. Ketiga, modul bebas. Keempat, hubungan keluarga yang akrab. Kelima, terhindar dari gejala sosial. Keenam, kos pendidikan yang fleksibel. Ketujuh, penumpuan minat mengikut personality. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 7 kelebihan homeschooling ini? Pertama, suasana santai. Bersekolah di rumah lebih menyeronokkan kepada anak-anak dari segi aktiviti dan tempat pembelajaran kerana persekitarannya santai dan tidak formal. Maksudnya di sini, pembelajaran di rumah lebih menyeronokkan kepada kanak-kanak dari segi aktiviti dan juga suasana persekitarannya yang tidak terlalu formal dan santai. Pembelajaran di rumah tidak terlalu menekankan sikap yang berdisiplin dan pembelajaran yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu tegas. Kedua, kelonggaran masa dan tempat belajar. Berpeluang untuk belajar dalam persekitaran yang berbeza setiap hari. Kelebihan ini membolehkan ibu bapa mengajar mengikut kesediaan anak-anak tanpa perlu dipaksa selagi ianya berjalan mengikut kurikulum kebangsaan. Kanak-kanak di sini dapat belajar dalam persekitaran yang berbeza pada setiap hari. Kelebihan ini membolehkan ibu bapa mengajar mengikut persediaan kanak-kanak tanpa menggunakan sebarang kekerasan dan tidak perlu dipaksa. Selagi ianya mengikut sistem kurikulum kebangsaan. Ketiga, modul bebas.
Pelbagai aktiviti luar seperti lawatan juga dapat dijalankan dengan lebih kerap kerana kurangnya prosedur serta risiko keselamatan. Ibu bapa perlu bijak dalam memilih modul untuk digunakan supaya matlamat pembelajaran tercapai. Melalui aktiviti luar seperti lawatan juga dapat dilakukan dengan lebih kerap kerana kurangnya SOP serta risiko keselamatan. Maksudnya di sini, kelebihan homeschooling ini dari segi modul bebas, ia dapat melakukan pelbagai aktiviti luar dengan lebih kerap kerana kurangnya risiko keselamatan apabila berada di rumah bersama ibu bapa. So, di sini ibu bapa juga perlu membuat tindakan yang bijak untuk memilih modul ataupun peraturan yang digunakan supaya matlamat pembelajaran dan aktiviti yang disampaikan itu tercapai dan berkesan untuk kanak-kanak. Keempat, hubungan keluarga yang akrab. Setengah keluarga tidak mempunyai waktu harian yang rutin. Ada ibu bapa yang selalu keluar negara untuk membuat beberapa pekerjaan tertentu dalam tempoh tertentu. Dan cuti mereka pula bukan waktu cuti sekolah. Dengan pilihan homeschooling, keluarga dapat menyeraskan jadual mereka supaya ahli keluarga dapat berkumpul dan meluangkan masa berkualiti. Itu ialah kelebihan homeschooling yang penting. Kerana ia juga bukan lebih kepada perkembangan tetapi kepada hubungan kekeluargaan. Kelima, terhindar dari gejala sosial. Di rumah, mereka hanya dikelilingi oleh kaum keluarga dan kumpulan kecil yang terdiri daripada rakan terdekat. Dengan pembelajaran di rumah, ia bukan saja untuk menajamkan perkembangan mereka, tetapi untuk menjauhkan mereka dari masalah gejala sosial ini. Contohnya, vandalism dan sebagainya lah. Keenam, kos pendidikan fleksibel. Kos untuk homeschooling bergantung kepada kemampuan kewangan ibu bapa itu sendiri. So, sebelum melakukan homeschooling ini, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting kepada dari segi kos kewangan mereka, adakah mereka mampu ataupun kurang mampu. Ketujuh, penumpuan minat mengikut personaliti. Dengan merancang aktiviti bersesuaian, kanak-kanak akan lebih bersemangat dan dapat mengembangkan lagi potensi mereka. Ini penting untuk perkembangan fizikal, sosio-emosi, bahasa dan pelbagai lagi, macam-macam lagi untuk mengembangkan lagi bakat dan potensi diri kanak-kanak. Terdapat dua kekurangan homeschooling. Pertama ialah kurang bergaul dan juga tiada ukuran kemampuan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dua kekurangan homeschooling ini? Okey, pertama, kanak-kanak sukar untuk mengukur kemampuan yang dimilikinya kerana tiada pesaing di sekitarnya. Yang bermaksud, kanak-kanak itu kurang untuk menilai kelebihan yang dimilikinya kerana tiada kanak-kanak yang lain untuk menjadi pesaing di sekitarnya. Selain itu, anak yang homeschooling juga cenderung untuk sukar bergaul atau susah untuk berinteraksi dan lebih pendiam kerana tidak ada rakan yang boleh mengajak atau berbincang dengannya. Bermaksud di sini, kanak-kanak yang membuat pembelajaran di rumah juga kurang untuk bergaul dan bersifat pendiam kerana tiada rakan atau rakan yang sebayanya untuk mengajak atau berbincang dengannya. Yang lebih spesifik di sini ialah perkembangan dari segi pembelajaran kanak-kanak itu lebih berkesan berbanding perkembangan interaksi sosial. Akan tetapi, ia bergantung kepada tahap interaksi sosial antara guru dan ibu bapa. Okey, apa yang kita dapat simpulkan dari isu pembelajaran di rumah atau homeschooling ini? Okey, homeschooling merupakan sebuah pilihan dan khazanah alternatif pendidikan bagi ibu bapa dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan nilai iman iaitu dari segi agama dan menginginkan suasana belajar yang lebih menyenangkan.
Ini bermaksud homeschooling ialah satu pilihan yang menggunakan alternatif dalam pendidikan, melalui alternatif pendidikan bagi ibu bapa untuk meningkatkan sistem pendidikan tersebut dan juga meningkatkan lagi nilai iman dari segi agama kanak-kanak itu sendiri, serta melahirkan suasana belajar lebih menyenangkan dan selesa untuk kanak-kanak. Selain itu, terdapat sekolah umum yang memberikan bahan mengajar dan kurikulum secara berpusat dan seragam sesuai dengan harapan dan keperluan kanak-kanak. Homeschooling maupun sekolah umum, iaitu sekolah yang berbentuk pendidikan formal, mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam melahirkan peserta ataupun kanak-kanak bagi mencapai tujuan pendidikan. Hal ini demikian, semua diserahkan kepada ibu bapa dan keluarga sesuai mengikut keadaan keluarga tersebut. Terdapat beberapa rujukan, asalnya dari sumber buku dan juga bahan internet yang boleh kita rujuk sebagai alternatif untuk kita lebih tahu lagi tentang pembelajaran di rumah atau homeschooling ini. Terdapat beberapa alternatif berbentuk gambar. Contohnya di sini ada gambar yang menunjukkan ibu bapa juga dapat menjalinkan hubungan yang rapat dengan kanak-kanak apabila di rumah. Dan juga ibu bapa dan pendidik dapat mengetahui kemampuan dan kelebihan kanak-kanak apabila menggunakan pembelajaran di rumah. Pelajar yang menggunakan pembelajaran di rumah juga mudah menghadapi tekanan. Ini bermaksud kanak-kanak yang menggunakan pembelajaran di rumah mudah menghadapi tekanan. Ini kerana berkemungkinan kerana adanya gangguan dari segi suasana dan juga dari orang lain. Contohnya, kanak-kanak itu tidak boleh fokus dalam homeschooling mereka atau pembelajaran di rumah mereka kerana ibu bapa mereka sering bersefahaman ataupun sering bergaduh. Ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada perkembangan kanak-kanak dan menyukai kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dalam suasana pembelajaran di rumah. Okey, itu saja penjelasan saya tentang isu dan cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak dari segi isu homeschooling atau pembelajaran di rumah. Sekian, terima kasih.